Assalamualaikum. Halo, halo, Fai mana? Waalaikumsalam. Apa? Sihat tak, Fai? Oh, kena gada tu apa Tok Fai ni dah lama tu tak jumpa dia. Lama tak jumpa Lama Tok dah, Fa. tahun. Saya pun dah lama tak jumpa Tok Fa ni. Raya tu tak jumpa kan Nong? Raya dekat ni, dekat Sabah kan, mana. Tak tidur lagi Tok Fai? Tak. Last jumpa Tok Fa masa pergi dekat tu lah. Dekat apa nama tu Tok Fa? Dekat PD. Kita duduk tepi corner, kita bercerita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati kecil. Diorang sibuk-sibuk cik hantu kan. Kita relax je. Kita relax. Kita cerita hantu. Diorang biar ada yang cari hantu. Kita cerita je. Kita cerita pasal dia. Kalau dia datang pun dia dengar kita cerita pasal dia. Itu. Bosan lah dia kata. Datang-datang kita pasal dia. Dia nak kita lah. Masa tu apa ni yang ada masa tu, adik paranormal ada, Kush pun ada masa tu. Kush dah duduk Johor kan? Kush sekarang duduk Johor rasanya. Tahu lah. Tak tahu juga. Aku tak jumpa dia. Tak sempat lah. Gigi. Dia duduk Johor lah. Apa ni, kau pun boleh ni. Duduk area Johor, boleh lah lepak. Mana ada masa dong. Tak ada masa Sekarang ni apa perkembangan tu Pak? Tengah preparation untuk ada 2 ke 3 event. Event apa tu? Event silat. Event silat. Bulan 7 khatam silat untuk semua anak-anak murid Panji Semesta. Bulan 7 lah sebelum Muharram. Kita buat 11 Muharram. Tapi Kanda rajin jumpa awak kan kan? Bila dia event? Kanda rajin. Kanda rajin datang kan? Dia rajin datang lawak sini dekat Johor. Yelah, dia kerap saya tengok. Kalau awak ada buat event-event silat, dia mesti pergi. Bulan 7 event dekat Batu Pahat. Bulan 8 event dekat Pontian. Itu dia melibatkan banyak agensi lah. Awak memang biasa main Johor je lah, tak ada luar kawasan. Jelas kita buat luar kawasan dekat Istana Negara tahun 2019 ke 18. Situ je lah. Itu kalau event besar lah kan? Kita main event besar je. Event kecil-kecil tak main. Wajar kau. Event kecil-kecil biasa kita dijemput. Bro Fajak je, saya ambil air je. Air lah. Kalau event kecil pun biasanya dia orang jemput. Dia orang jemput lah. Dia orang jemput untuk bersama VIP kan. Event-event dia orang lah. Itu biasa kalau kita buat. Sebab saya pergi dengan di sana. Apa dia? Tak dengar. Apa dia? Kita orang punya dia link dengan istana. Kita duduk di bawah persekutuan pencak silat dulu. Tapi biasanya kau dekat sana pun kau bukan buat persembahan, kira anak-anak murid kau je yang buat persembahan kan? Biasa anak-anak murid lah. Tapi kalau macam event-event sana ni kita perguruan-perguruan lain lah yang buat. Perguruan lain sebab kita dah, macam saya kan
uh, sudah duduk dekat dalam setiausaha Dewan Perguruan, sudah jadi sekretariat lah. Itulah. Itu lah busy gila. Kadang-kadang masa tu tak ada lah. So bengkel berjalan seperti biasalah. Bengkel dalam waktu-waktu bengkel tu kerja pack lah. So macam yang event Kuda Kepang, event barongan, macam mana tu semua tu? Itu event diorang panggil jemput kita datang kan. Tapi dia punya apa cak, sebenarnya Mbak Anang tu, peraturan Mbak Anang tu, dia dengan Mak Arif dia player. Oh ya ke? Atuk Mbak Anang tu kira atuk sedaya belah Mak Arif. Berlama Belah Mak. Tapi Johor Kuda Kepang aktif pada sekarang Aktif. Saya budak saya seorang. Dia Johor dia sekarang duduk Kelantan, tapi setiap ada event Kuda Kepang kat tempat dia, dekat kampung layang-layang. Itu peluang. Layang-layang. Layang-layang tu peluang. Dia turun tu daripada Kelantan tu. Dia join lah. Peluang tu rajin juga. Rajin buat event. Payah nak tengok Kuda Kepang. Dia dah pindah ke Kelantan lah. Dia duduk Kelantan, tapi kalau ada event Kuda Kepang dia akan turun sebab dia ikut sekali Saya pergi toilet sekejap. Nanti ada satu cerita saya nak cerita. Baik. Okey, pergi buang dulu. Pergi toilet. Long, bunyi bising lah Long. Saya cat. Apa bunyi? Saya charge pun. Kalau saya tak charge nanti saya mati. Bukan awak yang mati, handphone yang mati. Awak ni cakap biarlah betul. Happy Mering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadir, brother. Saya tak kerja, Pai. Esok kerja macam biasa. Macam biasa kerja. Saya hari Jumaat, hari Jumaat malam pukul 9, saya akan terbang ke Sabah. Balik kampung? Bukan balik kampung. Saya follow tempat kerja isteri saya, punya rombongan ke KV, ke apa nama tu, College Vocational di Sabah. Alang-alang boleh singgah kampung. Tak boleh. Sebab apa? Kalau kampung dekat Sandakan jauh, perjalanan jauh. Saya pula yang pergi ni akan ke arah Kota Kinabalu. Jauh. 7 jam perjalanan, jauh. Juga Sabah. Sabah dia lebih besar daripada kita area Borneo ni lagi besar daripada Semenanjung. Betul. Sabah ni puas Long, nak jalan dia puas rasa. Selangor pun paling jauh pun Semenyih. Boleh tempat aku. Sejam lebih. Itu je. Paling jauh pun Sungai Besar 3 jam, 2 jam. Itu paling jauh. Ke arah Perak kan, ke arah Perak itulah Sungai Besar, sampai dekat Sabak Bernam kan. Pengakhir Selangor. Kalau macam tempat saya ni Long, pengakhir Selangor ni apa nama tu, Beranang. Beranang. Lepas Beranang Mantin dah Negeri Sembilan. Kita ni, saya dengan awak ni Long, ujung dengan ujung Long. Yalah. Saya penghujung Selangor nak masuk ke Negeri Sembilan, awak penghujung Selangor nak menghala ke Perak. Betul. Tapi saya tengah-tengah. Sebab
Sebab saya nak ke tempat awak dalam 1 jam lebih. Saya ke Sungai Besar dalam 1 jam lebih kak. Lebih kurang. Awak tengah-tengah. Tengah-tengah. Saya dah siap. Okey. Silakan. Topa. Cerita ni dalam saya ingat dalam bulan lepas ke ataupun awal bulan itu hari lah. Aku pun dah tak ingat berapa tarikh dia. Oh sorry bulan lepas. Itu dekat Selatan Mbak Anang. Selatan Mbak Anang ni waktu tu ada shooting tau. Okey. Kita tu dia rasakan yang direct drama tu, direct movie tu. Topa, suara awak tak berapa jelas lah Topa. Suara putus-putus. Tak Bukan jelas. putus-putus. Suara Dia macam sebu. 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 Ini okey tak? Okey. Awak telan mic Bukan Bukan. Okey, teruskan. Waktu tu dekat Keraton Banang, Abang Azlan Komeng yang direct movie tu. Scott Production. Production tu Abang Azlan Komeng lah. Yang ada dekat dalam site tu kan. Saya, orang rumah saya, Tajuddin Bakar, Hussein Mamak yang cerita polis yang baru ni apa? Polis undercover kan. Hussein Mamak, Abang Azlan, adik dia si Ayun dengan Kak Nilam, isteri Abang Azlan. So waktu tu dah maghrib tau. Okey. Waktu tu dah maghrib, tapi masa diorang shooting tu dah gelap. Saya ada nampak seorang nenek jalan ke belakang rumah. Okey. Waktu tu saya diam, saya tak bercerita pun apa-apa. Tak lama lepas tu, kita orang ni ada buka satu cerita tentang keadaan rumah tu. Maksudnya rumah Mbak Anang tu. Kalau mana yang dah pergi rumah Mbak Anang ni, dia orang dah pernah naik atas, dia akan nampak barang-barang lama, barang-barang antik. Cerita dulu. Gendang, gamelan, apa tu, muka barongan tu semualah dalam tu kan. So kita orang cerita lah tentang pengalaman kat dalam rumah tu, berbunyi gendang gong dia bunyi. So waktu tu Tajuddin Bakar dia craft. Kita orang cerita, dia kata patutlah waktu dia orang nak shooting hari pertama tu, dia pergi ke belakang Mbah Anang, nenek kat dalam tu kan. Mbah tu tanya dia, kau nak pergi mana? Dia cakap dengan Tajuddin Bakar, dia cakap nak shooting ni kat belakang. Dia cakap, berani kau pergi belakang Aku pun takut dengan bentuk gaya dia kan, badan dia. So cerita tu dia terhenti, kita keras kat situ lah. Maksudnya kita tutup cerita tu. Dah ada benda-benda yang kita rasa tak berapa sesuai kita kan. Selang berapa minggu, seminggu tak silap saya, tarikh tu 3 hari bulan 6. 3 bulan 6. Lepas tu dekat belakang ada ni lah. Saya rasa ada BTP saya tu hari yang terbaru, dia orang main barongan kan. Ni kita orang tengah duduk memang tengok barongan. So daripada kursi VIP saya pindah ke kursi tempat Abang Azlan Komeng tengah shoot untuk ambil foto-foto seperti filem. So waktu tu Kak Nilam cakap dia cakap dengan Abang Komeng lah kan. Dia kata, Li nampak tak dekat tingkap tu ada tu? Abang Azlan tak nampak. Lepas tu si Kak Nilam cakap dengan saya, dia kata, Dek, kau nampak tak apa yang tak nampak? Nampak tak ada perempuan? Dia duduk kat tingkap tu. Memang cantik. Akak tu macam cantik. Tapi Abang Azlan waktu tu tak nampak langsung perempuan tu. Sebenarnya perempuan tu macam ni makhluk yang
Yang ada sekali waktu barang dia ada dekat dalam bilik, dekat muzium keraton tu, ada dekat satu bilik tu dia ada satu perabot tau. Perabot tu memang perabot lama. Waktu nak beli dengan diorang tu, orang tu cakap kalau kau nak perkakas ni lah, macam dia ada almari, ada katil. Ni katil yang apa orang cakap, yang tahun abad keberapa tak tahu lah. Dia lama dah tu. Lama gila. Dia kata kalau kau nak ni, kau kena ambil dengan tuan ni sekali. Maksudnya dengan benda tu sekali lah. Benda tu lah sebenarnya yang ada. Dia ada satu footage, saya ada satu footage gambar masa kita orang tengah duduk makan. Dia adalah dia orang ni ambil gambar saya guna kamera. Bukan handphone tau, kamera. Belakang saya tu ada satu makhluk besar gila. Masya Allah. Makhluk macam mana bentuk hitam? Dia warna merah. Dia warna bentuknya merah. Macam askar lama tau. Saya tak up lagi dia punya, ke saya dah up ke belum dekat VTT. Dia kena gambar tu kena zoom. Maksudnya dia fokus kat muka saya, tapi belakang tu memang ada satu bentuk lagi. Berdiri betul-betul belakang saya. Cubalah nanti masukkan dekat VTT. Saya try. Nanti yang figure tu nanti kau zoom kan. Nanti saya check balik. Saya dah masukkan ke belum ke VTT. Biasanya gambar-gambar yang the best moment ni memang akan FYP ni akan naik. Gambar-gambar macam tu saya banyak simpan sebenarnya, tapi yelah, untuk kita punya koleksi je lah kan. Kadang-kadang rugi kalau kita tak orang kata tak kongsi kan benda ni. Baru-baru ni dalam minggu lepas minggu lepas ada satu perempuan ni, dia dapat nombor telefon saya daripada orang lah kan. Dia cakap dengan saya, kata bang minta tolong. Saya cakap minta tolong apa? Dia kata, lepas tu dia hantar screenshot dia bercakap dengan seorang perawat tu. Perawat tu cakap dengan dia kena sihir. Lepas tu dekat screenshot tu ada gambar dia dengan lelaki dia. Saya cakap, kalau perawat tu cakap sihir, saya cakap bukan sihir. Tapi ni gangguan lain. So dia macam saya punya jawapan dengan perawat yang satu lagi tu, dia bercanggah. Jadi dia pergi jumpa perawat tu. Perawat yang dia rasa itu sihir kan. Bila dia buat rawatan, terus tak boleh jalan lah. Kaki dia sakit. Tak boleh jalan. Lepas tu dia 2 hari selepas dia buat rawatan tu, dia tak boleh jalan sampai jerit-jerit lah kat rumah kan. Dia WhatsApp saya. Dia kata bang tolong bang. Dia kata kenapa? Sebenarnya dia dah pergi tempat rawatan yang dia cakap tu, yang dia dah WhatsApp tu. Lepas buat rawatan, dia terus tak boleh bangun. Dia cakap kaki dia sakit sangat. Masya Allah. Lepas tu saya cakap dengan dia, tak apalah kalau dia tu datang lah. Saya ingatkan dia datang dalam selepas isyak ke kan, lepas mayang maghrib ke. Waalaikumsalam Ila Maya. Lepas dia deal dengan saya tu, dia terus datang. Maksudnya dia sampai rumah saya tu sebelum azan maghrib. Okay. Kita kelang kabut lah. Saya balik daripada bengkel, nak mandi apa semua kan. Selepas saya solat semua, dia dah terbaring lah kat kursi. Dia dah terbaring dekat kursi, dah tak boleh nak bangun kan. Masuk pun laki dia papa. Lepas tu, masa dia sampai tu, saya dah nampak lah gangguan apa yang kacau dia kan. Lepas tu saya cakap dengan laki dia, kau pergi beli limau nipis ataupun limau purut 21 biji cakap kan. Bawa datang jumpa aku. Lepas tu dia salah beli limau.
Limau kasturi. Limau kecil kan. Limau Dia tak boleh kasturi. lah. Itu nak buat sidap limau cakap dia. Ini limau ni buat sambal belacan. Eh? Lepas tu dia pergi cari juga. Dia cari limau. Dia dapat lah ada satu biji kan. Saya biarkan dia, bini dia dah berguling sana, berguling sini kan. Saya biar je. Saya settlekan saya punya ni. Dah siap semualah. Dah siap. Semayang semua siap. Saya pun keluar. Limau pun dah ada. Saya panggil dia duduk. Duduk depan saya lah. Saya dah start baca ruqyah, perjanjian doa antara Nabi Sulaiman dengan bangsa jin. Dia ada perjanjian dia kan. Lepas buat rawatan tu, terus boleh jalan. Lepas tu, dah settle ni. Saya cakap, ni gangguan ni saka, saya cakap. Dia macam tak percaya ya ke? Tu saya cakap dengan dia, kalau tak percaya tak apalah. Tapi ni bagi saya ni adalah saka, bukan sihir. Dia balik rumah, bukan saya. Dia cakap, bang, mak saya tumbang. Allahuakbar. Kita keluarkan dekat dia. Dia pergi dekat mak dia. Lepas tu, saya cakap, ada limau tu kan, dengan air tu. Saya bagi suruh dia share lah dengan mak dia. Lepas tu, mak dia dah selang beberapa hari tu, dia WhatsApp lagi sekali. Mak dia datang. Dia bawa mak dia datang kan. Dia pun dah sihat dah. Mak dia datang pun sama juga macam dia. Terbaring. Terbaring juga Terbaring juga. Saya cakap, bangun lah cik. Ni, mak dia tak makan 5 hari. Tak start daripada 5 hari dia tak makan. Lepas tu, dia pun buatlah rawatan. Memang muntah. Elok long. Boleh makan. Keluarkan, saya cakap dengan Siti, keluarkan keropok kan. Dia makan boleh bercakap ke tak, melepik. Benda tu paut tu. Saya cakap saya cakap dengan dia, ini minta maaf lah cik, kalau saya cakap ni terus terang ni. Saya kalau nak percaya, kalau tak nak dah. Cakap kan, apa yang saya nampak ni gangguan keturunan. Bila kita cek balik dia punya susu galuh dia, dia sampai ke macam mana dia punya susu galuh dia tu dah sampai ke sebelah Tanjung Piai. Tanjung Piai ni banyak pada Indonesia punya ni lah. Indonesia punya keturunan kan. Dia sebelah Jambi kan? Lebih kurang lah tu. Lepas tu saya ada tanya apa saya lupa lah. Tapi kita detect dia memang keturunan dia adalah keturunan bidan. Keturunan bidan. Jadi saya cakap, dia macam takut lah bila kita cakap dia saka. Lepas tu saya cakap macam ni, okay, saka ni sebenarnya kalau ikut apa yang kita faham dan kita kaji, orang yang berketurunan ataupun yang bersaka ni, yang tak ada buat perjanjian apa-apa tapi dia turun-temurun, dia ada kena mengena ataupun berkait rapat dengan susu galuh kepada Nabi Allah Sulaiman. Itu yang apa yang saya tahu. Sebab hanya Nabi Allah Sulaiman saja yang buat perjanjian antara bangsa jin dan juga manusia. Jadi susu galuh tu akan sampai kepada lah keturunan kan. Keturunan demi keturunan lah. Keturunan Nabi lah. Nabi susu galuh dia sampai ke Nabi Allah Sulaiman. Jadi kita tak perlu takut lah, sebab kita tak sediakan makanan, kita tak ada buat apa-apa yang dia nak. Jadi soal mati tu jangan risau lah, jangan takut lah kan. Jadi ada setengah orang kan bila kena, dia tahu ada saka, takut mati tergantung, roh tergantung kan, mati susah. Kebanyakannya terjadi macam tu kan. Kebanyakan memang macam tu dong. Tapi apa yang saya tahulah kan, yang bersaka ni, yang buat dia punya roh dia tergantung ni, dia ikut apa yang dia nak.
Macam contoh contohnya macam dia terpaksa buat ritual main puteri. Gelap-gelap Pantai Timur dia ada buat macam tu, main puteri kan. Jadi dia akan buat satu juadah makanan. Ayam panggang lah, macam-macam lah dia punya tu. Lepas tu dia kena panggil orang-orang yang datang berubat tu menggunakan alat muzik. Contoh gambilan tu lah, semua lah, benda-benda yang macam tu kan. Itu sebenarnya bukan buang, tapi orang cakap pelepas angin kan. Tapi sebenarnya tu benda tu yang mengikat lagi kuat. Itu permintaan. Itu permintaan, maksudnya permintaan dari turun-temurun. Macam tu sediakan juadah-juadah tu. Sebab benda kes tu saya pernah jumpa. Waktu saya baru-baru belajar dalam perubatan. Diorang buat waktu tu, saya dengan tim saya ada 7 orang. Semua dalam 7 orang tu masing-masing ada kepakaran sendiri. Masuk Ipin, masuk Eddie semua. Kan. Ini lain Ipin Eddie dia baru. Dia baru. Ni ada yang lain ni. Saya punya tim orang lama. Kepakaran kita orang ni berbeza. Macam Ipin, dia lebih kepada cara dia lah. Tapi kalau saya banyak guru. Yang terakhir saya ambil tahap maha guru dengan satu perawat ni, nama dia Ki Brono Anjas Moro. Keguruan Sunan Gunung Jati. Tu kat Sabah. Gunung Jati Ki Brono Anjas Moro tu kat Sabah. Dia dekat Sabah. Dia orang Perak tapi tinggal kat Sabah. Saya ambil itu paling tinggi lah. Saya ambil taraf maha guru. Masa saya baru-baru berjinak dalam perubatan, saya jumpa banyak kes. Antara kes-kes yang menarik itulah saya cakap tadi, yang menggunakan kaedah main puteri. Main puteri ni dia kena, yalah kat Johor ni tak ada tau yang bermain muzik level-level Pantai Timur. Kan, main puteri kan ada muzik-muzik dia kan, rentak dia sendiri. Kalau kuda kepang, dia banyak lebih kepada tarian Jawa. Kuda kepang muzik kan. Jadi dia tak boleh macam. So waktu yang kena tu memang orang Pantai Timur. Dan arwah dah ada. Itu pun selepas setahun kita orang buat rawatan, dalam masa setahun tu dia meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi waktu dia cuba buat dia panggil pelepas angin ke, saya pun tak ingat lah dia punya nama dia lah kan. Dia tak ada alat muzik tu sebab orang sana minta 1,000 kalau tak silap saya. Jadi dia tak berkemampuan. Jadi dia gunakan kaedah yang sama tapi dia gunakan YouTube. Bila dia guna YouTube ni kan ada buffering kan. Betul. Bila buffering, dia berhenti. Jadi benda tu marah. Yelah, kenapa pula kau berhenti tiba-tiba kan? Dia tengah cakap, tengah nak lepas angin tu, tiba-tiba music buffering, berhenti, dia marah. Aduh mak. Yang tunjuk kat saya. Potong lah maksudnya tu. Potong lah. Yang tunjuk kat saya, yang tunjuk kat saya tu gambar daripada saudara mara dia lah. Tunjuk kat saya gambar video tu kan, dia marah tu. Lepas tu
lepas je daripada waktu saya datang tu memang nak buat rawatan lah 7 orang kan. Dia punya family semua tu. Saya sampai saya waktu tu mata saya tak boleh nampak bangsa lain lah. Cuma kita boleh firasat tu kuat. Saya cakap dengan kawan-kawan saya lain, saya cakap dengan dia, nama dia Ustaz Syam. Cakap, Ustaz Syam, saya punya perasaan, saya punya rasa ni, dia kuat ada dekat dia punya anak saudara. Anak saudara dia dekat duduk berdua masa tu. Lepas tu saya panggil, dia kata tak apalah panggil dia duduk bertiga. Jadi kita orang ni pun start rawatan. Start lah. Ustaz Syam dia buat ruqyah. Ustaz ruqyah, saya dah duduk kat tepi lah. Untuk cakap kawal. Yang kita baru kan. Jadi dia ruqyah. Lepas tu saya cakap dengan ada satu lagi ustaz, nama dia Ustaz Azhar. Ustaz Azhar. Saya tunjuk dekat Ustaz Azhar, benda tu nak masuk dekat dia punya anak saudara. Saya tunjuk, yang Ustaz Azhar tu tengok. Betul kan dia masuk ni. Dia masuk dekat anak saudara dia. Dan macam sistem ngesot dah. Allahuakbar. Ya, ngesot gitu kan. Lepas clearkan dua-dua anak saudara dia, yang datang yang betul-betul nenek kebayan tu. Yang nenek tu kan. Yang dalam video tu, betul-betul datang masuk dalam badan yang man, yang betul-betul panggil saya tu lah. Uncle bro. Dia masuk dia masuk je kat dalam tu, kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pun buatlah rawatan kan. Lepas tu okey, clear. Dia clear, dia masuk bilik. Kita orang tengah borak ni dengan saudara dia kan, dia masuk bilik. Lepas tu dia punya kira saudara mara dia tu, seorang tu, ikut dia masuk bilik. Lepas tu tak lama dia keluar. Dia cakap, dia dengan logat Kelantan dia lah. Dia cakap, dia kata, akak tu, dia kena dekat bilik tu, dia jadi macam ni, kepala dia kat bawah, kaki ke atas. Allahuakbar. Tapi dia bersandar kat dinding lah. Ya, dia bersandar kat dinding tapi kepala dia kat bawah. Dinding, tapi kepala ke bawah, kaki ke atas. Dia boleh macam tu. Dia macam tu. Kita orang dah masuk dalam bilik kan, masuk bilik ramai-ramai ni kan. Sambung rawatan kat situ. Lepas elok. Dia elok sekejap, dia keluar balik. Dia duduk dekat sofa depan tu. Dan saudara dia semua. Ada yang dekat dalam, ada yang kat luar, kat koridor. Dia duduk, dia baring. Kawan saya, Ustaz Azhar tu, dia cakap bahasa Kelantan lah. Dia cakap dengan orang tu. Lepas tu, benda tu masuk balik dalam badan dia, dalam badan pesakit tu. Dia cakap macam ni, dia kata kau jangan ganggu aku, kata. Nanti aku ada 12 ekor rimau, dia cakap. Yang Ustaz Azhar tu cakap lah, kau panggil rimau kau kan, dalam logat Kelantan ni. Tapi kita faham lah dia punya logat kan. Kau panggil lah. Lepas tu bila dia cabar tu kan, Ustaz Azhar tu cabar, akak yang dia jadi nenek kebayan tu, dia nyanyi satu lagu Ebong. Kalau orang Kelantan mungkin faham lah tentang Ebong tu. Dia nyanyi lagu Ebong. Dia tak habis nyanyi lagi. Anak saudara dia waktu tu umur dalam belasan tahun. Kecil, kurus. Dia perempuan. Dia daripada koridor tu menjerit, masuk macam harimau. Merangkak macam harimau tu, merangkak. Dia bila merangkak tu, kita kalau merangkak kan tapak jari kita menegak kan. Tapi dia pakai kuku. Dia pakai kuku tau. Merangkak tu guna kuku. Macam cakar harimau tu kan, dia merangkak. Betul-betul. Memang cara dia tu. Lepas tu, kita orang ni dah takdir dah gunakan teknik ruqyah dah. Kita gunakan teknik tenaga.
Pegang 4 kaki dia. Tangan kaki tu pegang. Seorang empap. Gila hati kan. Empap dia. Lepas tu, Ha. yang jadi betul-betul macam kita ni macam terkejut lah. Macam, dia naikkan badan dia tu. Dia tolak je kuku dia. Daripada, kita empap. Bila kita empap, dia punya jari dia akan jadi macam terbuka kan. Dia naikkan badan dia guna kuku tu. Kuku dia jadi macam takar, bentuk takar kan. Dia naik macam tu. Kuku orang ni. Kuat tu. Kuat. Penat korang nak mengerjakan dia tu. Itu pengalaman saya. Lepas tu kan. Ustaz Syam cakap, dia kata, Pa, sembelih dia Pa, sembelih. Dia cakap dengan saya kan. Dia pun sembelih kan. Sembelih, bunyi ni macam lembu kena sembelih tau. Kan. Bunyi, lepas tu lepas. Muntah kot. Dia masuk lagi. Sampai 8 ekor masuk dalam badan dia. 8 ekor masuk dalam badan dia. Lepas tu budak tu dah lepak sangat kan. Dah tak boleh nak layan. Kita orang pun dah penat. Lepas tu dah buka pukul 1 jugalah. Orang pun balik. Bila balik tu, saya rasa lain macam tau. Kejap-kejap saya tengok tingkat belakang. Sekejap saya tengok daripada kita punya center mirror tu kan. Kejap saya tengok belakang. Saya rasa macam tak sedar hati. Saya pun balik sampai rumah. Saya nak pergi toilet tu. Rumah saya punya bilik air tu dia cross ke dinding tu. Jadi dia bukan duduk dalam dinding pipe dia. Dia duduk kat luar dinding. Jadi bila masa saya masuk tu, kita dengar dekat kita punya pipe air tu pergi ke belakang. Bergegor macam kucing. Saya cakap, apa benda ni kan? Jadi saya tengok belakang tak ada. Saya basuh kaki, basuh muka. Tu masuk bilik, saya nak tidur. Waktu saya nak tidur tu, saya rasa dekat kaki saya dekat antara keting lah. Saya rasa macam ada satu bulu, macam kucing. Macam kucing Terima kasih, Ton. Macam kucing duduk atas kaki kita. Memang kita rasa rimas lah masa tu. Esoknya saya panggil Ustaz Syam. Ustaz Syam pun settlekan saya. So dia cakap lah benda ni ada ikut saya kan. Lat sebulan ke dalam 2 minggu sebulan macam tu lah. Saya pun dah tak ingat sebab benda tu cerita lama. Ada satu kes lagi. Dia cerita bersambung. Ada satu kes dekat dia ni asrama pekerja. Duduk bercampur. Duduk bercampur maksudnya rumah tu 3 tingkat. Dalam satu rumah tu ada 20 orang. Ada Kristian, ada Islam, ada yang Iban kan. Jadi dalam 20 orang tu, yelah bila dia panggil kita just detect lah kan. Yang bukan Islam kita minta dia orang keluar. Yang Islam kita ni. So yang Islam lebih kurang 7 hingga 8 orang lah. Duduk sebaris. Saya datang berdua waktu tu. Saya dengan kawan saya seorang lagi. Nama Irul. Siti dia duduk dalam kereta lah. Saya kat dalam berdua. So bila start je saya buat ruqyah, saya tak guna ruqyah waktu tu. Saya guna ke tak guna saya tak ingat. Tapi yang saya ingat saya banyak guna tenaga akrin. Guna tenaga dalam lah. Dalam, okey. Waktu saya ada ruqyah. Yang first saya ruqyah dulu. Untuk detect ni kan. Yang detect cuma ada 3 orang. Kejap. Ada 4 orang. Yang terdetek ada 4 orang. Satu tu dia cuma gangguan biasa. Yang 3 orang tu yang seorang dia memang, yang 3 ni sebenarnya dia ada ambil amalan tu. 2 orang yang sangkut ni dia ada ambil amalan. Satu tu dia belajar
pemberat tangan ke apa. Yang tumbuk besi macam penumbuk berat lah macam tu. Yang itu satu lagi dia belajar silat, satu lagi dia belajar ni lah kuda kepang punya ni kan. Tapi yang pemberat tangan tu saya cakap sebab kita duduk sebelah dia saya duduk sebelah dia, kita boleh rasa tau dia punya tenaga dia tu macam mana. Saya cakap kau punya tangan ni macam berbulu lah. Saya cakap dengan tu lah. Jadi firasat kita tak nampak tapi kita gunakan firasat macam tu lah kan. Kau ni berbulu je. Macam Bigfoot lah saya cakap itu kan. Lepas tu dia cakap dia ada ambil amalan tu lah. Yang seorang lagi tu dia bila saya baca dia panggil surah Zing tau. Maksud surah Zing macam ni. Kalau ruqyah kan dia bacaan biasa kan. Okey. Kalau ruqyah ni dia bacaan dia biasa. Maksudnya dia ambil himpunan surah-surah lazim, surah-surah yang dikumpulkan oleh para mu'alif kan. Tapi surah Zing, ayat Zing ni dia ambil ayat depan ni surah. Macam contoh Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Nun, kan macam Zing kan. Betul. Dia dengung dia. Saya gunakan Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Dia punya tu panjang kan. Betul. Dia panggil ayat Zing. So waktu saya gunakan tu, yang betul-betul agresif tu dia ada satu budak. Budak tu dia memang belajar silat. Lepas tu dia ada main kuda kepang. Yang seorang tu dah, yang detect seorang tu orang Batu Pahat, dia dah jadi babi hutan tau. Tapi betul. Aliu dah meleleh-leleh ni. Babi. Tapi dia tak sedar. Yang seorang lagi tu bersilat depan saya. Dia bersilat tapi dia tak boleh. Bila kita guna tenaga akrin bila gunakan tenaga akrin untuk kita block kita punya tenaga kan, dia akan ada tempat ada macam mana dia panggil terpental. Dia datang dekat dia menolak ke belakang. Dia datang dekat dia akan menolak ke belakang. Kaedah tu lah. So bila selesai je tu, saya cakap dengan diorang. Saya cakap dengan diorang, Alung mana? betul lah. Saya cakap dengan diorang, esok kau datang rumah aku. 3 orang tu lah. Yang seorang tu saya biarkan je. Sebab dia gangguan biasa je kan. Yang 3 orang tu datang rumah saya. Lepas tu saya cakap dengan yang yang jadi babi tu. Saya cakap dengan dia, engkau ni sebenarnya bukan babi. Dia cakap dia belajar harimau kumbang. Tak salah saya, dia cakap harimau kumbang ke gitu lah. Saya cakap ini bukan harimau. Dia cakap dia ambil panglima hitam. Dia cakap ini bukan panglima hitam, tapi yang ada dalam badan kau ni babi hutan. Lepas tu bukan babi hutan, babi tunggal. Saya cakap itu lah. Lepas tu dia macam tak percaya. Okey, kita start. Saya pun start buat ruqyah. 3 kali saya ulang. Bacaan tu saya 3 kali ulang, baru benda tu masuk. Bila dia masuk oing. Kawan dia ambil video. Lepas tu kita dah tarik keluar. Dia memang meleleh-leleh liur dia tu. Meleleh-leleh kat tu. Lepas tu dia dah okey ni. Saya tunjuk video tu, kawan dia tunjuk kat dia. Ini. Dia macam, kenapa aku kena jadi macam ni dia macam harga tidak kan. Banyaklah punya panggang. Lepas tu kita orang tengah cakap ni, tiba-tiba benda tu masuk lagi. Ni kita borak biasa je, benda tu masuk lagi sekali dalam badan dia. Gelati lah tu, masa tu time tu gelati lah. Dah settle benda tu, baru saya tekan yang
yang yang bersilat dengan saya tu. Bila saya baca untuk turn dia pula, yang masuk dekat dalam dia harimau. Ya Allah. Yang masuk dalam budak tu harimau. Lepas tu dia cakap saya macam ni. Dia kata, aku tahu dekat rumah kau ni ada 2 ekor harimau. Ini sambungan yang itu hari tau. Yang masa saya balik buat rawatan rumah yang tu. Yang ada dekat rumah saya kan. Dia dekat dalam rumah saya. Dia cakap, aku tahu dekat rumah kau ni ada 2 ekor harimau yang kau bela. Saya cakap, ni bukan harimau aku. Ni harimau orang. Dia kata, aku nak ambil. Dia kata. Dia kata, dia ni penjaga harimau lah. Saya cakap, dia kalau kau nak ambil, kau ambil lah. Dia pun, saya cakap, bagi. Bila saya bagi kat dia, kita tarik keluar, dia dah okey. Esoknya, kawan dia call saya. Yang budak jadi babi hutan tu, ini hari dia berubat, esok pagi tu dia balik kampung. Terus berhenti kerja. Berubat kat kampung. Berhenti kerja? Berhenti kerja. Dia berubat kat kampung. Itu kawan dia cerita lah. Lepas tu, malam esoknya lah. Dia cerita malam esoknya kawan dia call saya. Dia panggil saya Ustaz. Dia kata, Ustaz. Minta tolong. Masa tu dah pukul 1 lebih kat pukul 2 macam tu kan. Kenapa? Saya tak ingat nama budak tu yang ambil harimau tu. Dia kata dia kata budak ni nak lompat daripada tingkat 2 ke bawah. Astagfirullah. Dia dah mengaruk. Dah jadi harimau kat dalam rumah tu kan. Dia mengaruk dah. Saya pun pergi. Bila saya pergi rumah dia tu, saya buat rawatan kan. Saya cakap dengan dia, engkau sebenarnya tak boleh ambil 2 ekor ni. Sebab bukan kau punya dan engkau tak layak ambil dia. Kau tak boleh bawa dia. Saya ambil balik. Saya ambil balik 2 ekor tu, bawa balik, elok dah. Sekarang ni dah elok lah sekarang ni. Tak tahulah dah elok ke tak. Sebab tu dah lama cerita kan. Lepas tu hilang. Tapi, video waktu saya rawat budak tu, viral dulu kat Facebook. Sebab tu, saya top dekat KL. Pusat rawatan dekat Selayang tu. Dia orang nampak saya dekat saya punya video tu. Dia orang minta saya pergi ke sana. Minta saya buat rawatan kat sana. Dekat Selayang. Saat tu lah saya kenal Zakwan. Kenal tu kan, dia orang belajar dengan saya. Itulah cerita-cerita. Lepas tu saya tu dah nak buat rawatan. Ada Zakwan belajar dengan kau habis kan? Habis. Zakwan belajar dengan saya habis. KN Rizwan, pengarah filem cerita Hamba Iblis tu kan. Dia belajar dengan saya pun habis. Alhamdulillah. Ramai anak murid saya yang belajar dengan saya. Macam KN tu saya tak tahu dia tu artis. Tapi yang bagi tahu saya tu, saya bawa orang daripada JB ikut saya ke sana. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia kata, Pak, itu bukan artis ke? Mana? Yang tu dia tunjuk lah. Saya tak tahu dia KN tu artis sebenarnya. Itulah cerita dia. Tapi betul, Long. Saya punya anak murid saya ramai. Dan ramai jugalah jadi anak perawat-perawat yang berjaya lah dia jadikan ni. Ada seorang perawat yang ni sampai meninggal dah. Syukur Alhamdulillah. Dia meninggal tu muda, umur dia dalam waktu tu umur dalam 20 lebih lah. Sakit lah? Tak. Dia meninggal mengejut. Allah. Malam tu dia buat rawatan dekat satu pesakit tu. Ni yang sampaikan ni cerita ni isteri dia. Tapi tak salah saya, rawatan tu rawatan saka. Dia ambil barang orang tu keris. Okey. Dia untuk buang saka, dia ambil keris tu bawa balik. Yang saya dengar cerita lah, dia ambil keris tu bawa balik, malam tu dia meninggal. Orangnya besar-besar ke? Besar tak juga, badannya cuma tough sikit lah daripada saya. Dia tinggi lebih kurang macam saya je. Dia tough sikit lah. Okey, tak apalah. Badan dia berisik sikit daripada saya. Dia orang Johor jugalah. Orang Johor.
Dia ambil malam, dia ubat orang tu, malam tu dia bawa balik keris tu. Yang saya tak dapat tahu, isteri dia cakap dengan saya, uh, dia lepas buat rawatan tu dan dia bawa balik keris kat rumah tu, dia bawa balik. Malam tu dia tidur, dia meninggal dalam tidur. Dia meninggal dalam tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pergi ke bumi, masa waktu ke bumi tu saya pergi. Saya pergi, lepas tu isteri dia cerita pasal tu lah, pasal keris tu. Yang pulangkan keris tu pun sahabat kita orang juga, yang pulangkan balik keris tu. Saya cakap benda ni jangan dibawa balik. Okey, Tok Fah. Baik. Tiba-tiba hilang. Okey. Sebagai penutup, Tok Fah, apa engkau punya nasihat lah tentang apa ni, yelah, untuk kita semualah kan, dalam soal saka ni, apa nasihat engkau pada kita yang berada dekat sini? Kalau saya lah, macam saya suka saya cakap kepada setiap pesakit. Pesakit, pesakit, pengamal, pewaris. Yelah, pesakit, pengamal dan pewaris lah kan. Saka ni sebenarnya dia tak boleh buat apa-apa pun. Dia cuma, selama saya jadi perawat, belum ada lagi orang mati kena cekik. Kan? Belum ada lagi orang mati kena cekik. Kita boleh ambil kesimpulan lah. Macam contoh tadi saya cakap, arwah kawan saya, perawat tu. Dia meninggal. Asbab dia baru lepas buat rawatan. Itu asbab. Kan? Tapi, itu asbab. Tapi, tak ada lagi saya jumpa perawat ni tiba-tiba mati, ada kesan kena cekik. Kan? Tak ada lagi. Yang kedua, cara pada pesakit ni, macam mana dia nak orang cakap apa? Dia nak sihat. Dia nak sembuh daripada sakit ni. Sebenarnya mindset je. Kunci dia tu akal. Maksudnya minda dia. Dia kena kawal minda dia. Dia kena, kita boleh tengok maksudnya, ni contoh. Kalau pesakit tu setiap kali dia bacakan surah-surah, ayat-ayat lazim lah kan, untuk diruqyah. Bila start ruqyah je dia kerasukan. Saya akan cakap dengan pesakit saya, dia kena ubah konsep tu. Maksudnya, bila kita baca ayat-ayat suci Al-Quran tu, mindset dia ni kena tolak benda tu. Jangan dilayan. Dia kena belajar benda tu. Bila dia belajar benda tu, insyaAllah dia akan lama-lama dia akan sembuh. Mindset kita nak kena ni lah. Nak kena betulkan mindset tu lah. Betul, mindset. Mindset tu paling penting. Apa sakit pun. Kalau macam untuk si pengamal dengan pewaris, macam mana tu? Untuk pengamal ataupun pewaris, yang mengamalkan ataupun ambil lah kan, secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dia ada dua. Yang sengaja ni, dia memang beruntut lah kan, sebab dia ada perjanjian. Dia ada dia punya ritual dia yang kena buat dengan apa tu, ataupun pemilik yang tidak disengajakan. Macam ni kan, dia kalau pegang tauhid, dia kena kalau dia pegang tauhid, ilmu tauhid tu, benda ni dia akan tahu lah. Sebab kita ni biasa kan, fana kan. Entahlah tu, takut bila saya cakap tu ada yang tergores hati. Takut ada yang tersalah faham Ya, takut ada yang salah faham. Jadi kadang saya cakap tu dia kena pegang tauhid. Dia tahu tentang tauhid, sifat 20 tu. Kan dia kena kaji tentang sifat 20 tu. Maka dia akan tahulah apa yang dia perlu buat. Okey. Tauhid tu sangat penting.
Untuk pewaris tak ada masalah lah kan. Sebab dia macam tu cakap. Sebab dia keturunan. Kalau keturunan tu susu galuh dia akan sampai ke Nabi Allah Sulaiman. Bukan dia minta. Kan tu adalah perjanjian Nabi Allah Sulaiman. Sebab tu ada satu surat dipanggil surat perjanjian antara Nabi Allah Sulaiman dan bangsa jin. Unashidukum bi ahli lazi ahazu alaikum min Sulaiman antahruju wa tarhalu min baitina. Unashidukum Allah antahruju wa la tuzu ahadan wa tarhalu min baitina. Aku bersumpah dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Sulaiman terhadap kamu, bahawa kamu keluar dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun di dalam rumah ini. Aku menyeru akan kamu keluar dan berpindahlah daripada rumah aku, dan jangan sekali-kali kamu menyakiti seorang pun dalam rumah ini. Itu perjanjian tau. Itu perjanjian antara Nabi Allah Sulaiman dan bangsa jin. Maksudnya perjanjian dia dengan Ummu Sibyan. Kalau tak silap saya lah. Okey. Ummu Apa pun Sibyan. Alung ucapkan terima kasih kepada Tofa di atas perkongsian yang orang kata boleh dikatakan padat tentang saka ni, ya. InsyaAllah sama-sama kita mendapat orang kata ilmu yang bermanfaat dan menjadi satu iktibar pada diri kita semua, insyaAllah. Okey Tofa, terima kasih banyak-banyak Tofa Okey atas perkongsian. InsyaAllah nanti kalau ada live lagi nanti senang-senang, kalau ada free boleh masuk lah. Boleh, kalau ada pasir terluang saya masuk. Saya naik. Kalau saya naik tu maksudnya saya free. Kalau tak naik saya fly je long. Okay, no problem. Okay Tofa, kita jumpa lagi. Alung pun nak end live ni, tak larat dah. Besok nak bangun pukul 5 ni. Okay long, okay. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang berada di bawah kotak, di bahagian komen, yang sama-sama mendengar walaupun cerita ni cerita misteri, cerita seram, tapi ada ilmiah dalam perkongsian ni. Okay Tofa, Alung turunkan kau. Okay long. Okay Tofa, Assalamualaikum. Salam.